warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir waj'alna bi khair. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita melafazkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada tengah hari ini kita dapat bersambung pengajian dan juga perbincangan mengenai iman dan kehidupan. Semoga sedikit sebanyak yang kita bincangkan akan menambah dan memberikan nilai di dalam kehidupan kita untuk kita mengekalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini akan masuk mengenai tajuk yang seterusnya, mengenai ciri-ciri orang beriman, bagaimana mereka boleh mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minggu lepas telah kita bahaskan bahawasanya orang beriman dia mendapat kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana dia mengikut fitrah keagamaan yang Allah Subhanahu wa taala telah letakkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah dijadikan sesuai dengan agama tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la tabdila li khalqillah. Kamu jangan ubah lagi fitrah keagamaan yang Allah taala telah turunkan kepada setiap makhluk. Maka bab tersebut telah kita bahaskan panjang lebar bahawasanya manusia hari ini yang mengikut acuan dan juga fitrah yang Allah taala meletakkan kebaikan itu wajib diikut dan keburukan itu wajib ditinggalkan sebagai suatu ikutan. Maka Allah Ta'ala memberikan anugerah iaitu kebahagiaan dari segi iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah pada tengah hari ini kita akan masuk dalam bab yang lain, tetapi masih dalam kerangka bagaimana seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia telah memperolehi kebahagiaan, iaitu seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia mengetahui mengenai rahsia di sebalik kejadian alam ini. Maka pengarah menyebutkan di sini secara ringkas bahawasanya manusia yang beriman pada Allah Subhanahu taala hatinya akan sentiasa berbisik. Apa yang dibisik ialah alam ini alam siapa? Hati kita sebagai seorang beriman akan tercari-cari siapa yang ciptakan alam ini. Kemudian manusia ini siapa? Kemudian dari mana datangnya alam dan juga manusia ini? Begitu juga dengan persoalan yang seterusnya, kalau ada alam dan juga ada manusia, siapa pula yang ciptakan alam? Maka bila timbul perkara-perkara ini, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Bila orang tanya kepada kamu, wahai Muhammad, mengenai siapa yang ciptakan langit dan juga bumi, la yaqulunna Allah. Mereka akan katakan bahawasanya Allah Ta'ala yang ciptakan. Maka setiap jawapan terhadap persoalan tersebut, jawapan itu diambil dan timbul apabila timbul perasaan bertanya. Contoh di dalam satu ayat yang Allah Ta'ala mengisahkan mengenai Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam.
Nabi Ibrahim berkata kepada Allah Ta'ala, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhan, tunjukkan kepada aku bagaimanakah engkau telah menghidupkan yang mati. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Ibrahim, qala awalam tu'min, kamu tak percaya? Adakah kamu tak percaya bahawasanya aku boleh menciptakan ataupun aku boleh menghidupkan yang mati? Lalu Nabi Ibrahim kata, bukan tak percaya. Qala bala, aku percaya, aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi aku nak menyejukkan, menenangkan hatiku dengan jawapan daripada-Mu, wahai Tuhan. Maka Allah Ta'ala kata, fakhus arba'ata tayrin, ambillah 4 ekor binatang ataupun 4 ekor burung, kamu sembelih dan kamu hantar, kamu letak di tempat yang kamu rasa aku tak tahu. Maka aku akan seru. Lalu Allah Ta'ala seru dan burung tersebut hidup semula. Maka kisah ini terjadi kepada seorang Khalilullah, kekasih Tuhan, iaitu Nabi Ibrahim. Tidak bermaksud bahawa Nabi Ibrahim ni tak beriman, tak. Tetapi perasaan dan cakap-cakap ataupun khatirah, lintasan tersebut lahir daripada seorang Nabi nak menambahkan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beza. Jadi sebab itu pengarang mengatakan bahawasanya lintasan khatirah ini, khawatir, istilah dia khawatir, lintasan yang lalu daripada hati. Siapa cipta Allah Ta'ala? Siapa yang ciptakan bumi, alam ini siapa ciptakan, manusia ni siapa ciptakan? Akhir sekali jawapan dia ialah segala-galanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin yang pertama yang mesti akan berlaku terhadap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dia akan menambahkan keimanannya apabila dia mencari menggunakan jalan ilmu, tetapi akan menambahkan kekufurannya apabila dia mencari menggunakan jalan syirik ataupun khurafat. Itu perkara pertama yang perlu kita tahu, bagaimana perasaan ini sampai dan wujud dalam diri manusia, terutamanya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang kedua, akal dan juga fitrah diri manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan berfikir bahawasanya manusia ini dia diciptakan dengan matlamat dan tujuan. Bukan diciptakan dengan begitu saja. Bahkan manusia ini tidak diciptakan dirinya dengan dirinya sendiri saja. Bahkan dia diciptakan seperti mana alam yang ada pada hari ini diciptakan atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat mungkinat dan juga sifat harus bagi Allah Ta'ala. Hari ini kita tak perlu belagak, tak perlu ego, tak perlu rasa bongkar. Aku wujud dunia ni atas kehebatan aku, aku jadi kaya dan sebagainya atas kehebatan aku dan sebagainya. Tak. Kerana kewujudan manusia dan juga alam ataupun kewujudan makhluk atas muka bumi ini, dia adalah kehendak Tuhan yang tidak mewajibkan kepada Tuhan untuk wujudkan. Kerana kalau Allah Ta'ala wajib untuk mewujudkan kita, sekiranya Allah Ta'ala tak wujudkan, maka menjadi sifat kekurangan bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka perkara tersebut boleh menjejaskan sifat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu perlu kita jelas bahawasanya kewujudan manusia yang pertama, ia bermatlamat. Matlamat ni Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul aliyyul azim. Dan apabila dikatakan bahawasanya akan dijadikan manusia sebagai khalifah, lalu para malaikat membuat satu pertanyaan dan telahan. Wahai Allah Ta'ala, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Kenapa nak jadikan manusia yang melakukan kerosakan dan juga menumpahkan darah di atas muka bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami, kata Allah Ta'ala, kata para malaikat, kami ini yang sentiasa bertasbih dan mensucikan engkau. Kenapa tak jadikan kami sebagai khalifah? Lalu Allah Ta'ala kata, qala inni a'lamu ma la ta'lam. Kamu tak tahu. Ini aku punya kerja. Ada orang istilah gitu. Lalu dalam bab ini, Allah Ta'ala menjadikan matlamat hidup manusia pada hari ini ialah menjadi khalifah, iaitu iqamatid din wa siyasatud dunyawi. Kamu dirikan agama dan urus tadbir agama
dengan ataupun urus takbir dunia pada hari ini dengan agama. Bila kamu urus takbir tersebut, maka yang urus takbir ialah manusia. Maka manusia dia ada matlamat dan juga tujuan. Dia bukan saja-saja. Itu perkara pertama yang perlu kita tahu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan sifat pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ini meliputi segala apa yang ada di dunia ataupun di alam semesta ini. Dan perlu diingat bahawasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala ini dia tidak akan berubah mengikut perubahan maklumat ataupun mengikut perubahan zaman. Sebab itu dalam kitab akidah menyatakan sesungguhnya ilmu Allah taala la yataghayyar bi taghyiril maklumat. Dia tak akan berubah mengikut perubahan maklumat. Apa maksud dia, tuan-tuan? Suatu ketika dahulu kita katakan bahawasanya setiap karipap, saya sebut karipap, makanan mudah sikit sebab masuk dalam mulut kita, hari-hari boleh makan. Karipap dia mesti digoreng. Betul tuan-tuan? Hari ini karipap dia boleh pakai apa dia? Microwave. Ada karipap pada hari ini pakai microwave. Adakah perubahan maklumat bahawasanya orang dulu bahawasanya kata karipap kena goreng dengan minyak? Tapi moden pada hari ini kata karipap hari ini boleh dengan guna microwave saja. Perubahan maklumat daripada guna minyak kepada microwave, adakah perubahan tersebut menjejaskan ilmu Tuhan? Bermaksud ilmu Tuhan dulu tak tahu bahawasanya boleh masak guna microwave? Tidak sama sekali. Itu beza dia. Beza dengan ilmu manusia. Manusia ilmu dia akan berubah apabila berubahnya maklumat. Orang dulu dia tak sangka pada hari ini telefon kecil sebesar jari ataupun telefon hari ini boleh di-connection ataupun di-access dengan jam. Contohnya Samsung Galaxy Note 3, contoh tak ada maklumat. Maka bila maklumat baru timbul, ia bermaksud ilmu tersebut ilmu yang baru. Ilmu yang baru dia tidak layak bagi Tuhan kerana Tuhan ilmunya qadim. Dia bersifat azali, dia tidak akan berubah. Bermaksud dengan erti kata lain, Allah Ta'ala lebih tahu mengenai microwave ni. Allah Ta'ala tahu dahulu lagi. Sebab benda ini semua telah tercatat di Lauhul Mahfuz, iaitu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kebijaksanaan Allah Ta'ala dalam mencipta manusia, dia tahu matlamat manusia. Si fulan dia duduk kat sini, apa dia akan buat? Si fulan apakah hasil dan juga matlamat ataupun apakah balasan kehidupan dia? Tetapi Allah Ta'ala bagi suatu pilihan kepada kita, iaitu melalui usaha kamu boleh tentukan masa depan kamu. Itu perkara kedua yang kita nak sebut mengenai bahawasanya fitrah manusia, akal manusia pada ini tersedar, dia ada tujuan dan juga matlamat. Kalau orang hidup tak ada matlamat dan juga tiada tujuan, maka dia tidak ada tentu arah ataupun dia tidak kita kata kehidupan dia seolah-olah kehidupan yang kosong. Pergi kerja, balik kerja, kemudian dia tak tahu kenapa dia bekerja. Dia sembahyang pun dia tak tahu kenapa dia sembahyang. Puasa pun dia tak tahu kenapa dia puasa dan sebagainya. Maka sebab itulah Nabi sebut dalam satu hadis, dan dalam banyak hadis Nabi menyatakan mengenai kerugian bagi mereka yang tak tahu apakah maksud dengan puasa, solat dan sebagainya. Lalu Nabi kata dalam hadis, berapa ramai orang yang puasa pada hari ini hanya mendapat letih dan juga dahaga. Maka itulah dimaksudkan bahawasanya dia tidak memahami matlamat terhadap puasa tersebut. Perkara yang seterusnya, fitrah dan juga akal mengetahui bahawasanya ada pencipta manusia yang ajaib dan juga yang menciptakan alam ini. Pencipta itu tentu mempunyai pengetahuan yang luas dan kebijaksanaan yang cukup, bahkan bersifat mutlak. Dia bukan bersifat sandaran. Hari ini saya pandai, saya bijak, kita mengetahui, ia bersifat nisbah. Iaitu nisbah maksudnya apa? Saya masih bergantung kepada doktor saya masih bergantung kepada pensyarah saya. Ilmu saya terpaksa ambil daripada dia ambil daripada pensyarah yang lain. Itu masih nisbah. Dia tidak bersifat mutlak. Kalau mutlak maksudnya dia memang tahu sungguh, dan dia tahu sejak daripada azali lagi, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Maka sebab itu ilmu manusia ini dia hanya bersifat sandaran, yang dia akan berkurangan apabila dia tidak bergantung kepada yang lain. Kerana ilmu Allah Ta'ala ini dia tidak bersifat demikian. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illahu fa anna tu'fakun. Kazalika yu'fakul ladhina
kadzalika yufakul ladzina kanu biayatillahi yajhadun Allahu alladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat zalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Surah Al-Mu'min ayat 62 hingga 64. Kata Allah Ta'ala, itulah Allah Tuhan kamu, pencipta segala sesuatu, tiada Tuhan selain daripadanya. Mengapa kamu dapat dipalingkan? Begitulah orang-orang yang biasa menyangkal keterangan-keterangan dari Tuhan, mereka dapat dipalingkan. Allah yang menjadikan bumi bagi kamu untuk tinggal, dan langit sebagai atap, dan dibentuknya rupamu dan dibuatnya rupa yang baik, serta diberinya kamu rezeki yang baik-baik. Itulah Allah Tuhan kamu, maha berkat, pemimpin semesta alam. Jadi Allah Ta'ala yang menciptakan segala-galanya, dan Allah Ta'ala tahu peraturan yang Allah Ta'ala telah buat, dan jangan langgar. La tabdila li khalqillah, kata Allah Ta'ala. Kamu jangan ubah, jangan sesekali ubah fitrah yang Allah Ta'ala berikan. Kerana bila kamu ubah, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Maka telah timbullah ketika itu, kalau kamu ubah, timbullah kerosakan, timbullah kemusnahan terhadap muka bumi, kerana kamu ubah. Asalnya elok, kamu buat benda yang tak elok. Asalnya rupa manusia dah elok, kamu buat benda-benda yang bukan-bukan. Asalnya jantina Allah Ta'ala dah berikan, kamu ubah lagi. Maka benda itu akan menjejaskan kehidupan kamu. Perkara yang seterusnya, pengarang menyatakan bahawasanya sesungguhnya pencipta yang bijaksana itu, dengan memperhatikan berdasarkan alam yang disusun serba teratur ini, maka sudah pasti bahawa dia menciptakan alam ini tiadalah sia-sia atau sebagai main-main. Jadi manusia dia sedar bahawa dia tidak ada, dia perlu ada matlamat ataupun kehidupan dia bukan sia-sia. Ni Allah Ta'ala beritahu orang yang beriman, dia tahu bahawasanya alam ini takkan Allah Ta'ala ciptakan saja-saja. Allah Ta'ala tidak ciptakan alam ini saja-saja, melainkan ada matlamat untuk kehidupan yang ada pada ini. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqnas samawati wal ardh wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidak kami jadikan langit dan juga bumi, dan juga di antara langit dan juga bumi itu sebagai barang mainan-mainan. La'ibin, benda yang main-main. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun, kata Allah Ta'ala. Kami ciptakan keduanya itu hanyalah dengan tujuan yang benar, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui akan perkara tersebut. Jadi sebab itu mereka merasakan alam ini tak ada benda. Maka sebab itu kalau kita rasa sebegitu, baca hadis Nabi mengenai bagaimana kehidupan dan juga semesta mendoakan bagi mereka yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada tujuan dan itu ada peranan bagi mereka. Iaitu Allah Ta'ala menyatakan dalam hadis kursi, Nabi sebut apa dia? Nabi kata orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka binatang sehingga kan dinyatakan ikan di lautan akan bertasbih memujinya dan memohon keampunan baginya. Mana dia ada peranan? Bukan kerjanya kita nak makan ikan ni, tapi Allah Ta'ala bagi peranan untuk dia mendoakan manusia yang nak menuju kepada iman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita rasa ego. Sebab itu kadang-kadang kita rasa kita ni ego manusia ni, sebab Allah Ta'ala kata bahawasanya manusia ni paling mulia dan sebagainya. Jadi kita rasa ego. Sedangkan Allah Ta'ala ciptakan sekeliling yang ada pada hari ini, dia ada matlamat dan dia boleh mendoakan kita atas perintah para malaikat melalui lisan Allah, melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir kata pengarang bahawasanya fitrah dan akal manusia yang beriman ini, dia menyedari bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar ini, dia akan mengingatkan kita kepada kekuasaannya apabila kita melihat terhadap pemberian kurnianya kepada mereka tidak terhitung jumlahnya. Tentu sahaja manusia ini mempunyai kewajipan terhadapnya. Bila kita nilai balik apa yang Allah Ta'ala berikan nikmat pada hari ini, maka kita akan kembali untuk menghitung kebesaran dan juga kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menyatakan di sini bahawasanya, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan juga orang-orang yang selain ataupun sebelum daripada kamu, moga-moga kamu bertakwa. Wahai manusia, kata Allah Ta'ala juga yang telah menjadikan bumi dan juga menjadi bumi sebagai hamparan dan langit sebagai suatu binaan. Dan Allah Ta'ala turunkan daripada langit, iaitu air yang akan mengeluarkan daripada air tersebut, turun di bumi akan keluarkan buah pula, yang mana ia menjadi rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada
Dan janganlah kamu adakan sekutu bagi Allah Ta'ala. Sesungguhnya kamu tahu bahawasanya benda itu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala kata, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kamu, kamu tak akan boleh kira apa yang nikmat Allah Ta'ala berikan. Ambil contoh yang mudah pada ini tuan-tuan. Kalau kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada ini, contoh ambil nikmat pernafasan. Jangan ambil lama, ambillah setengah minit saja. Menggelupur, orang kata yuk, menggelupur kita mencari oksigen. Sebab apa? Sebab kita rasa bahawasanya hari ini kita hidup dalam keadaan sangat selesa, tanpa menyandarkan kesyukuran kepada Tuhan. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau dia nak tarik, kun fayakun, jadilah, maka jadilah perkara tersebut. Maka sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pengarang nak didik kepada kita pada hari ini bahawasanya sifat orang yang beriman, akal dan juga fitrah agamanya, dia menyedari bahawasanya Allah Ta'ala ni maha agung, maha hebat. Jadi sebab itu tak ada sebab dia nak merasa ego, tidak ada sebab dia nak merasa takbur, tidak ada sebab dia nak rasa dengki dengan orang lain. Kerana perkara tersebut Allah Ta'ala telah berikan dengan pelbagai nikmat yang perlu kita syukuri dan juga sebagainya. Dulu waktu kecil saya pernah buat, duduk depan cermin solat, saya tengok mata saya. Kenapa mata saya duduk di sini? Kenapa telinga saya duduk tepi sini? Saya duduk mikir, kenapa? Dan saya memikirkan kenapa bentuk saya macam ni. Mikir tak sampai lagi bahawasanya itu adalah bukan kejadian Tuhan. Kalau telinga ni letak kat tempat lain, maka pening kepala kita nak dengar macam mana. Kalau letak kat tangan, maka hulur di tangan. Yuk, jaga apa yuk? Tangan pun hulur. Maka sebab itu Allah Ta'ala buat dengan kebijaksanaan. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan hidung dekat dengan mulut? Kalau Allah Ta'ala letakkan telinga dekat dengan mulut, macam mana kita nak hidup makanan yang kita nak masuk halal tak halal? Basi tak basi? Maka sebab itulah kebijaksanaan yang Allah Ta'ala buat. Maka jangan diubah. Maka seorang guru saya ketika mana saya belajar dulu, dia pesan kalau koma nak ubah, dia kata cuba koma ubah jalan dulu. Ambil slipper kasut kanan diubah ke kiri, kamu koma jalan. Dia kata insya-Allah orang akan kata kamu ataupun koma ni gila. Sebab apa? Mengubah jalan manusia ataupun undang-undang dan peraturan manusia yang menyatakan slipper kiri masuk di kiri, kasut kanan masuk di kanan. Kalau ubah, maka orang kata kamu ni gila. Begitu juga dia kata kalau kamu pakai cermin mata, kita pakai cermin mata, cuba pakai terbalik. Matlamat sampai tak? Sampai. Kerana cermin tersebut akan memancarkan cahaya ataupun kita nampak juga. Tapi kita pakai terbalik, penyangkut dia letak atas. Orang kata ini orang tiga suku. Sebab apa? Kita langgar peraturan manusia bahawa cermin mata kena pakai begitu. Dan kalau peraturan manusia pun kalau kita langgar, orang kata macam-macam, apatah lagi kalau kita langgar peraturan yang Allah Ta'ala telah atur, yang Allah telah susun. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala, itulah antara sifat dan juga sikap bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana perkara tersebut akan mendatangkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan moga-moga ini telah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita dan akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.